Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tinggalkan PAS, wujudkan amanah, langkah bijak Mat Sabu. Seorang TikToker dikenali Abang Botak menyifatkan tindakan Presiden Amanah, Datuk Seri Muhammad Sabu meninggalkan PAS 1 ketika dahulu sebagai keputusan yang tepat dan bijak. Ini kerana katanya pencapaian demikian telah ditentukan oleh Muhammad dan atau lebih dikenali sebagai Abang Mat dalam mengemudi kementeriannya iaitu Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM. Memang berbaloi guys, satu keputusan besar yang diambil oleh Abang Mat satu ketika dulu, meninggalkan Parti PAS dan mewujudkan Parti Amanah adalah keputusan bijak dan tepat, katanya lagi. Apa pula pendapat anda tentang keputusan Mat Sabu ataupun Abang Mat ini, Menteri Keterjaminan Makanan, keluar daripada PAS dan menubuhkan Parti Amanah? Adakah anda juga bersetuju bahawa itu satu keputusan yang bijak dan tepat untuk Mat Sabu? Abang Mat yang menjadi Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan hari ini telah menampakkan hasil yang baik dan memberi manfaat kepada rakyat Malaysia ketika kita memerlukan seorang pemimpin yang telus dan bekerja kuat. Bukan setakat orang Semenanjung saja mendapat manfaat inisiatif KPKM, malahan rakyat Sabah turut mendapat limpahan dan merasa manfaat tersebut, puji lelaki itu kepada Muhammad Sabu. Malah dalam video sama, lelaki tersebut turut menyebut tentang gerak kerja daripada Muhammad Sabu yang juga ahli Parlimen Kota Raja itu. Hari ini, YB Mat Sabu menyatakan begitu optimis untuk mendapatkan dana tambahan bagi menambah baik sistem pengairan di Jalapang Padi Sawah Padi di Kota Belud, Sabah, di mana akan mencapai sasaran 10 tan pengeluaran padi yang mana berlaku sekarang peningkatan 2 hingga 4 tan per hektar per musim. Dengan dana tambahan itu, dapatlah diperluaskan lagi program SBB Smart Sawah ini yang telah terbukti hasilnya yang begitu memberangsangkan. Ini kita pujilah Abang Mat kerana berani meninggalkan Parti PAS suatu ketika dahulu dan hari ini dapat menabur bakti dan memberi manfaat kepada semua rakyat Malaysia. Steady Abang Mat, salute, kata lelaki itu sebelum mengakhiri videonya. Saudara, apakah anda juga setuju seperti Abang Botak ini yang mengatakan tinggalkan PAS, wujudkan amanah, langkah bijak Mat Sabu? Adakah selepas ini ada pula ahli PAS, ahli Parlimen PAS dan ahli Dewan Undangan Negeri PAS akan turut serta mengikut langkah Mat Sabu, keluar daripada parti itu dan menubuhkan partinya atau bersama dengan Parti Amanah? Sekian dulu, ikuti terus ulasan. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Benarkah PAS sedang diperalatkan Parti Bersatu? Ditulis oleh Norman Redzwan, dipetik dari Harapan Daily. Walaupun Muhyiddin pernah berkata maksud PAS itu parti ajaran sesat, Mahathir pula pernah mengkritik PAS punca berlaku peristiwa Memali. Wan Ahmad Faisal juga pernah berkata penyokong PAS bodoh, PAS tetap menerima mereka. Sedangkan realitinya, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah menyesatkan PAS, DAP tidak pernah membodohkan penyokong PAS, Amanah tidak pernah membinatangkan PAS. Ketiga-tiga parti ini tetap dianggap musuh oleh PAS. Sebenarnya, kata Rizwan, Muhyiddin sangat licik dalam permainan politik. Muhyiddin menggunakan Tun Mahathir untuk menjatuhkan Tun Abdullah Badawi.
Sehingga Paklah menzahirkan duka cita sikap Muhyiddin itu di pentas terbuka. Kemudian, Muhyiddin cuba menjatuhkan Najib, kononnya kerana kes 1MDB. Namun sebelum dijatuhkan, Najib lebih hebat, lebih ampuh apabila bertindak lebih awal, menjatuhkan Muhyiddin dari kerusi timbalan Perdana Menteri. Tidak selesai di sana dan tidak berputus asa, Muhyiddin sanggup pula menyembah Anwar Ibrahim di penjara. Ihsan Anwar merestukan Bersatu untuk bersama PH pada waktu itu. Selepas Pakatan Harapan berjaya memenangi PRU14, Muhyiddin pula mengkhianati Mahathir dan terlebih lagi Anwar Ibrahim. Akhirnya, Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Sebenarnya, Bersatu tidak mampu memenangi satu kerusi pun tanpa PAS. Jika tidak percaya, cuba PAS ambil sikap lepas tangan untuk PRK Nenggiri. Bersatu akan kena TKO. Ketika Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, dia tidak lantik timbalan Perdana Menteri dari PAS. Malah, Muhyiddin tidak mempercayai ulama PAS untuk memegang portfolio Menteri Agama. Mungkin Muhyiddin masih yakin kenyataannya PAS bermakna parti ajaran sesat. Tapi bila dah jadi kerajaan, Bersatu pula yang banyak bolot jawatan penting dalam kabinet. Manakala PAS hanya diberi jawatan berportfolio rendah dan jawatan pengerusi GLC sahaja. Bahkan, semasa Muhyiddin jadi Perdana Menteri pun, dia lantik Ismail Sabri Yaakob daripada UMNO sebagai timbalan Perdana Menteri. Sedangkan UMNO bukannya sebahagian daripada Perikatan Nasional. Mengapa tidak dilantik calon daripada PAS? Kalau calon daripada PAS itu yang terbaik. Dengan pelbagai skandal mahkamah pemimpin Bersatu, daripada presiden hingga naib presiden mereka yang melibatkan anak dan menantu, dilihat PAS menjadi tukang cuci dosa-dosa tersebut. Saya tertarik dengan ulasan veteran UMNO, Mustafa Yaakob, menyifatkan Bersatu tidak mampu bertanding atas kekuatan sendiri, tetapi terpaksa menumpang kekuatan sekutunya, iaitu PAS. Bersatu terpaksa menggunakan logo PAS untuk bertanding dalam PRK Dun Nenggiri yang akan diadakan pada 17 Ogos ini. Bersatu tak berani menggunakan logo sendiri atau logo Perikatan Nasional di Nenggiri, sebab mereka tahu pengundi PAS tidak akan mengundi calon Bersatu. PAS dalam Perikatan Nasional hanyalah kuda tunggangan Bersatu di mana mereka digunakan untuk menggerakkan jentera bagi pihak Bersatu. Manakala, maklumlah, Bersatu bukannya ada jentera atau kekuatan jentera pun, kata Muhammad Rizwan. Nampak tak betapa hinanya kedudukan PAS dalam Perikatan Nasional? Eloklah PAS tunggang agama, Bersatu pula tunggang PAS, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, pendedahan ataupun pencerahan daripada Norman Rizwan ini amatlah jelas dan membuka minda kita. Agak signifikan, agak kesian, dan agak menyedihkan apabila parti PAS yang mana mempunyai kekuatan yang lebih besar, 5-6 kali ganda lebih kuat daripada parti Bersatu, tanpa mereka sedari mereka diperalatkan oleh parti Bersatu, kata Norman Rizwan. Lebih malang lagi ialah kita ketahui bahawa
Muhyiddin pernah berkata maksud PAS, PAS itu ialah parti ajaran sesat. Mahathir pula pernah mengkritik PAS, punca berlaku peristiwa Mali. Wan Ahmad Faisal yang hebat dipertahankan oleh PAS ketika ini, yang mana sehingga membawa kepada doa kunut nazilah di parlimen, pernah juga berkata bahawa penyokong PAS bodoh. Tapi yang menghairankan, PAS tetap menerima mereka. Walhal kebenarannya, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia yang dimusuhi oleh PAS dan Bersatu ini, tidak pernah sebenarnya menyesatkan PAS. Tidak pernah menggelarkan PAS itu sebagai parti ajaran sesat. Anwar Ibrahim tak pernah lakukan itu. DAP juga yang walaupun dibenci sangat oleh Perikatan Nasional yang digunakan sebagai naratif, tidak pernah pun membodohkan penyokong PAS. Jauh lebih daripada itu, amanah serpihan daripada parti PAS tidak pernah membinatangkan parti PAS. Ketiga-tiga parti ini tetap dianggap musuh oleh Perikatan Nasional dan PAS. Jadi, di mana kewajaran untuk menganggap mereka musuh? Menurut Norman Rizwan. Sekian dulu, kita jumpa lagi.